Jadi kembali kepada doa tadi, fokus yang pertama adalah zikrullah. Sebenarnya nak suruh kita banyak ingat Allah. Apa yang kita tengok sekarang lagilah ya, zaman media sosial kan, teknologi terlalu sangat terlalu hebat. Kita boleh manfaatkan untuk jalan yang baik, silakan, tapi jangan hilang fokus. Ya, kalau tak masukkan dalam fikiran kita, mata telinga kita terlampau banyak. Kalau dulu kita tak tahu pun apa yang orang lain lakukan kecuali kalau kita nampak. Kita tak tahu dalam rumah orang tu, kita tak tahu percutian orang tu, kita tak tahu apa yang orang tu ada. Sekarang semua benda kita boleh tahu. Ya, apa yang dia ada, nikmat yang dia ada dalam rumah dia, ke mana dia pergi. Tuan-puan, itu masukkan pada kepala kita melalui mata dan telinga. Agak-agak apakah dia masuk begitu saja? Tak, dia cari hati. Dia cari hati kita. Boleh jadi hati jadi dengki, busuk hati, lisan pun sudahnya banyak mencerca. Ya, tengok zaman hari ni tuan-puan, cercaan terlalu mudah. Dengan mulut takut nak cakap, tapi kalau kita komen dekat dalam media sosial, itu boleh pakai fake account. Tapi Allah tahu tak fake tu? Allah Maha mengetahui. Alim. Dia Maha mengetahui segala-galanya. Penuh otak kita ni tuan-puan. Image ni berapa banyak image kita masukkan? Image Quran ada tak? Kurang. Yang banyak masuk image apa? Dunia. Kalau itulah banyak image-nya, ceritanya, gosipnya, agak-agak macam mana hati kita tuan-puan? Macam mana hati kita? Lalai. Kita lebih banyak ingat urusan orang lain yang tak ada kaitan dengan kita berbanding dengan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu dalam satu hadis yang lain yang disebut min husni islamil mar'i tarku ma la ya'ni. Antara tanda kualiti Islam seseorang itu adalah dia meninggalkan benda tak ada kaitan dengan diri dia. Kita apa-apa kita tengok, apa-apa kita dengar, tolong cek hati kita jadi macam mana. Kalau semakin bertambah kebaikan, semakin dekat dengan Allah, semakin tawaduk, semakin nak bersihkan hati, silakan, itu benda baik insya-Allah. Tapi kalau kita semak-semak, tak ada apa pun, hanya bertambah dengki je, hanya bertambah rasa tak cukup je, hanya bertambah haloba je, hanya bertambah kedekut je, ada sesuatu yang mungkin kita kena tengok balik. Yang kita tengok tu tak bagus, yang kita dengar tu tak bagus, atau lingkungan kita tidak bagus. Kena fokus sahabat-sahabat sekalian. Pencuri hati kita ni syaitan. Dia nak curi hati kita. Samalah anak-anak, keluarga semua. Ya, fokus kita zikrullah, ingat pada Allah. Dan yang kedua, fokus kita adalah syukrullah, iaitu mensyukuri Allah. Bila sebut mensyukuri Allah, kita terfokus kepada melihat nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Banyak nikmat Allah bagi. Jadi bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Manfaatkanlah nikmat tu pada jalan yang baik. Jadilah manusia yang bahagia. Bahagia mak, bahagia ayah, insya-Allah anak-anak juga bahagia. Insya-Allah keluarga juga bahagia. Ya, dan yang ketiga adalah husni ibadatik, memperelokkan ibadah kepada Allah. Termasuk dalam memperelokkan ibadah kepada Allah, apa saja yang Allah perintahkan. Kena buat baik dengan mak ayah, suami kena bagi nafkah pada anak isteri yang halal, isteri kena taat pada suami. Semua itu dalam kerangka kita memperelokkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Fokus. Yang jadi serabut ketika mana kita hilang fokus. Tu je sebab serabut. Serabutlah, ya, fokus dah hilang. Bila kita fokus balik, insya-Allah semuanya baik-baik sahaja. Itu antara besar sangat hikmah Nabi pesan setiap lepas solat diikuti dengan Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Jangan lari fokus. Ya.
Dan insya-Allah sahabat-sahabat sekalian, ketika mana kita dipimpin oleh Allah Subhanahu Wa Taala, terarah fokus kita tadi, ustazah percaya apa jua bentuk cabaran yang datang, kita dapat laluinya dengan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Cabaran ni memang banyaklah kalau kita nak ulaskan masa 1 jam. Cabaran ilmu pengetahuannya, tapi dengan fokus tadi kita tahu nak memperelokkan ibadah. Termasuk kita nak memperelokkan akhlak yang ada pada keluarga kita. Akhlak. Tengok balik anak-anak, suami isteri macam mana akhlaknya. Sebab akhlak inilah yang menjadi timbangan yang berat di akhirat besok. Jadi sahabat-sahabat sekalian, bila kita sama-sama memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah berikan taufik dan hidayah, ustazah percaya perjalanan kita untuk menempuh cabaran-cabaran itu akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ustazah akhirinya, tuan-puan sekalian, dengan satu kisah bagaimana cantiknya akhlak yang telah ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ni memang kena fokus nak cantikkan akhlak ahli keluarga kita. Tengok je. Itu cerita lain lah cara dia tu kan. Kena ada pengajian yang lain. Bagaimana nak mencantikkan akhlak keluarga kita. Daripada muka tu kena manis, tuan-puan. Sampai kepada tutur kata, kepada hati dan sebagainya. Sebab musuh-musuh Islam, dia nak merosakkan akhlak umat Islam. Kita jangan lupa tu cabaran. Hari ni punyalah senangnya musuh-musuh agama Allah ni nak menjatuhkan umat Islam, nak merosakkan umat Islam, sebab dia ada semua platform. Platform tu masuk dalam rumah kita. Yang dia nak rosakkan apa dia? Akhlak. Akidah, syariat, akhlak. Akhlak tu kalau kita kaji dalam ketamadunan, tuan-puan, antara sebab kenapa tamadun tu tinggi, tamadun Islam tu kan tinggi, maknanya pencapaian dia pada satu ketika tu kerana akhlak yang ada pada umatnya. Runtuh kenapa? Akhlak dah merosot. Sama anak-anak keluarga kita juga. Jadi ustazah nak bawa satu contoh bagaimana hebatnya akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kisah ini tentang Zaid bin Su'nah, di mana sebelum dia Islam, tuan-puan sekalian, Nabi ada meminjam ataupun adalah sesuatu yang Nabi pinjam, yang Nabi berjanji dengan dia untuk bayar semula. Tamar ke macam itulah Tetapi Zaid telah datang pada hari yang belum lagi sampai hari dijanjikan. Contoh janji hari Isnin, Jumaat sampai dah dia. Sampai-sampai hari itu pula, dalam hari itu bukan hari yang dijanjikan, langsung saja dia pegang hujung baju Nabi SAW dan dia angkat sampai ke tengkuk Nabi. Padahal ni Nabi Nabi SAW, ya Allah, boleh dia angkat hujung baju tu naik ke tengkuknya. Dan dengan bengis Zaid berkata, tidakkah engkau mahu menunaikan hak aku? Sesungguhnya Bani Abdul Muttalib ni memang lambat bayar hutang, dan memang Bani Abdul Muttalib ni puak-puak mungkir janji. Kita kalau kena orang cakap macam tu depan orang ramai tu, tuan-tuan, depan sahabat-sahabat yang lain. Bukan mulut je yang jahat Zaid cakap, tindakan. Malu kalau orang angkat, tarik kita punya collar baju, tudung kita sampai terangkat. Itu aib tu. Maknanya kita akan rasa macam tu kan, agak-agak macam mana kita akan bereaksi untuk pertahankan diri kita. Macam mana agaknya? Ya Allah, tak kawan, tak nak kawan, kita kata kan. Itu memang tak kawan, memang mati tak kawan tu. Itu yang dilakukan oleh Zaid kepada Nabi SAW. Padahal belum sampai waktu kan, dia dah datang dah tuntut. Sayyidina Umar Al-Khattab yang ada pada waktu itu, tuan-puan sekalian, apa Sayyidina Umar kata?
wahai musuh Allah, berani kau cakap macam tu pada Nabi SAW dengan perbuatan yang kau lakukan itu. Demi Allah, kalaulah tidak kerana aku ditegah daripada melakukan perkara terlarang, sudah tentu aku pancung kepala kau dengan pedang ni. Itu makan dia kan. Dah buat kurang ajar, biadab dengan Nabi SAW. Saidina Umar angkat pedang. Kalau tak kerana ditegah perbuatan nak bunuh orang ni, aku pancung kepala kau dengan pedang ni. Tetapi akhlak yang ditunjukkan oleh Nabi SAW, Nabi senyum pandang Saidina Umar, Nabi pandang dengan mesra, Nabi pandang dengan bagi isyarat supaya cool down kan, ya, kepada Saidina Umar. Dan Nabi mengatakan kepada Saidina Umar, ana wa huwa kunna ahwaju ila ghairi hadha minka ya Umar. Maksud dia, aku ni Umar dengan dia ni, si Zaid tu, sebenarnya kami berdua ni memerlukan yang lain daripada kamu wahai Umar. Bukan perlu kamu marah-marah macam ni, angkat-angkat pedang. An ta'murani bihusnil ada wa ta'murahu bihusnit tiba'ah. Sebenarnya yang aku perlukan, Nabi kata, supaya kau nasihatlah aku, supaya menunaikan tanggungjawab bayar hutang tu pada aku, dan kau nasihat dia pula supaya mintalah dengan cara yang baik. Macam tu je Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi boleh kata Saidina Umar, aku ni perlu nasihat, kau patut perintahkan aku supaya buat baik, bagi apa yang dia nak, dan dia pun buat baik, minta cara yang baik. Lalu Nabi SAW mengatakan kepada Saidina Umar, izhab ya Umar faqdihi haqqahu wa zidhu 20 sa'an makana ma ra'tah. Sekarang Saidina Umar, kamu pergilah ambil tamar tu, bagilah pada dia yang dia nak tu, yang kita nak bagi hak dia tu, bagi. Dan tambah wazidhu 20 sa'an, dan tambah lagi 20 cupak ganti tengkingan kamu pada dia. Tengking tu ganti 20 cupak. Baiknya, Masya Allah, Subhanallah, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Saidina Umar pun buatlah. Yang hak dia dipulangkan, dia maknanya bayar balik. Lepas tu tambah pula 20 cupak, sebab tadi aku tengking kamu. Tengking tu pun Nabi suruh bayar. Kamu tidak berhak tengking dia, patutnya kamu nasihatkan dia supaya minta cara baik. Bukan sampai angkat-angkat pedang kan. Lalu kata Zaid, tuan-puan sekalian, lepas pada diberikan apa yang Nabi perintah, Zaid kata apa? Ya Umar, kullu alamatin nubuwah qad araftuha fi wajhi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hina nazartu ilaih illat mataini lam ukhbirhuma. Wahai Umar, semua alamat-alamat kenabian itu aku sebenarnya tahu ada pada Nabi ni semenjak aku pandang Nabi. Masya Allah, ya, pandang tu pun tahu lain macam, tuan-puan, ya. Tapi ada dua perkara aku tak beritahu kat kau, iaitu yasbiqu hilmuhu jahlahu wa la taziduhu shiddatal jahli alaihi illa hilma. Ya, iaitu Nabi SAW, maknanya tanda nubuah itu adalah lebih nampak, ya, soal hilim, maknanya kesopanan, adab, kemuliaan, ya, dan tidak bertambah kejahilan orang kepadanya, kecuali akan bertambah juga kesantunannya kepada orang itu. Faqad ikhbartuhu bihima fashhad ya Umar. Aku dah cakap dengan kau ya Umar, maka sekarang kau jadi saksi. Anni qad raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Langsung masuk Islam. Maka wahai Umar, aku nak kau saksikan, aku redha Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan juga Nabi SAW, ya Nabi Rasul yang menjadi ikutanku. Maka sejarah melakarkan seluruh keluarga Zaid bin Su'nah ini, ya, masuk Islam, tuan-puan sekalian, kecuali ada seorang katanya yang dah tua nyanyuk, dah tak faham, dah tak pandai dah. Yang lain masuk Islam.
Masya Allah. Jadi tuan-puan sekalian, bila kita nak bawa keluarga kita supaya terus berakhlak dengan akhlak mahmudah, percayalah kebaikan itu dunia dan akhirat, ia akan datang mencurah-curah kepada keluarga kita. Kebaikan yang tak mampu saya nak ungkaplah tuan-tuan. Ya, keberkahan yang tak mampu nak kita cakap. Hanya Allah yang Maha mengetahui. Maka sahabat-sahabat sekalian, yang Ustazah berhenti setakat ini, minta maaf salah silap, kekurangan, kelemahan dalam perkongsian kita pada pagi ini. Aqulu qawli hadha astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguhkan dengan suratul As dan tasbih kafarah.